Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإن وما ومن tak ada وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Baik. Jadi sebelum ni musannif rahimahullah sebutkan nawasib al-mudhari', yakni amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Sekarang ni musannif nak sebutkan pula amil-amil yang menasabkan, yang menjazamkan fi'il mudhari'. Dan semuanya ada 18. Wal jawazimu 18, dan amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari' itu 18. Wahya, dan ianya dia nak kira satu-satu. 18 tu lam wa lamma wa alam wa alamma 4, walamul amri wa du'a 5, wala fin nahyi wa du'a 6. Lepas tu wa in wa ma wa man wa mahma 10, wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama. Sampai situ 18. Faham? Sampai kat situ 18. Wa idza fi syi'ri khassatan, itu jadi 19. Faham tak? Ada 18 19. Ada 18. Cuma iza tu dia tak kira, tak termasuk dalam 18. Iza tu dia bukan ataf pada apa ni lam wa lama apa semua tu. Dia tidak ataf di situ. Wahya 18 tu, lepas tu wa iza. Dia kira tu, lepas tu wa iza. Faham? Jadi 18 tadi yang disebut tadi tu, lam lama sampailah wakai fama. Adapun iza tu hatu kira asing, hatu satu, disebabkan dia tu berlaku hanya pada syair, hanya berlaku pada darurati syair disebut dalam kitab. Jadi dikira asing. Sebab tu kalau kita kira satu-satu kita akan dapati 19, bukan 18. Tapi naknya betul. Cuma kita tak atafkanlah pada waw tu dengan pada bilangan atas tu. Baik. Jadi iza tidak dibilang dalam jumlah 18. Boleh kan situ? Baik, kemudian jawazimul mudhari' ada 18, terbahagi kepada 2. Jadi amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari' yang 18 ni, amil-amil 18 yang menjazamkan fi'il mudhari' ni dibahagikan pula kepada 2, iaitu amil yang menjazamkan satu fi'il dan amil yang menjazamkan 2 fa'il. Ma yajzimu fi'lan wahidan wa ma yajzimu fi'laini. Ada 2. Kita akan tulislah, kita sebut dulu.
Dan amil yang menjazamkan satu fi'il 6 yang pertama, iaitu lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'a, wa la fin nahyi wa du'a. Lepas tu buatlah tanda situ. Jadi awal tu 6 tu menjazamkan satu fa'il. Dan yang seterusnya bermula daripada wa in wa ma sampailah habis itu menjazamkan dua fa'il. Boleh ha? Jadi jawazimu al-mudhari' ma yajzimu fi'lan wahidan ma yajzimu fi'laini. Jadi di sini ada 6. Lam, lamma, alam, alamma, betul, lam wa lamma wa alam wa alamma wala walamul amri dulu kan. Walamul amri wa du'a dan wala fi an-nahi wa du'a. Ke-6 ni menjazamkan satu fi'il. Contoh-contoh kita akan bagi sekejap lagi. Baik. Kemudian ma yajzimu fi'lain. Ma yajzimu fi'lain ni terbahagi dua. Ada yang huruf dan ada yang ada yang huruf, ada yang isim. Ada huruf, ada isim. Dan huruf hanya dua, iaitu in dan juga idma. Yang lain semuanya isim. Okey, bab pecahan dulu. Jawazimul mudhari' tu bagi kepada dua. Ada yang menjazamkan satu fa'il dan ada yang menjazamkan dua fa'il. Yang menjazamkan satu fa'il hanya ada 6, lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fi nahyi wa du'a. Dan 6 yang pertama tu menjazamkan satu fa'il. Dan yang berbaki menjazamkan dua fa'il dan dia terbagi kepada dua. Ada sebahagiannya huruf dan ada sebahagiannya isim. Kebanyakannya isim lah. Huruf hanya ada dua, in dan juga idma. Adapun selebihnya dia adalah isim. Izma dan idma huruf dan selebihnya adalah isim. Adapun ni semuanya huruf. Yang menjazamkan satu fa'il semuanya huruf. Baik. Jadi kita mulakan dengan yang pertama dulu, iaitu ma yajzimu fi'lan wahidan. Iaitu apa yang menjazamkan satu fa'il. Jadi kita dah tahu dah hukum fa'il mudhari' sebelum ni. Fa'il mudhari' kalau sunyi ataupun tidak dimasuki amil nasab dan juga amil jazam, maka pada ketika tu dia marfu', kan? Tapi bila dimasuki amil jazam,
maka fi'il mudhari' itu akan akan dijazamkan. Bila masuk amil nasab dia akan dinasabkan. Jadi amil nasab kita dah mengaji, sekarang ni kita nak mengaji amil jazam. Mana amil ni bila masuk atas fi'il mudhari' maka dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Contohnya fi'il mudhari' yadhhabu marfu'. Ada alamat rafu' dia adalah dhammah. Marfu' sebab apa? Sebab tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Tapi bila masuk amil jazam lam, maka pada ketika ni fi'il mudhari' ni majzum, dijazamkan, dan alamat jazam dia adalah sukun. Jadi lam yadhhab. Yang menyebabkan dia berubah ni, yang memberi kesan kepada fi'il mudhari' ni apa? Inilah. Dinamakan amil. Amil. Yang terima kesan dinamakan ma'mul. Ulang sekali lagi ya. Dinamakan amil, dan yang terima kesan dinamakan ma'mul. Boleh. Baik. Lam disebut sebagai harfu huruf apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Begitu juga lamma, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Baik. Kenapa dinamakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin? Jadi yang pertama, kenapa dinamakan harfu nafyin? Kerana lam dan juga lamma dia bertindak menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia. Lam dan juga lamma dia menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia. Contoh tadi, azhab, aku pergi. Kalau letak lam, aku tidak pergi. Jadi dia menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia. Boleh faham? Sebab tu dinamakan harfu nafyin. Dan dinamakan juga harfu jazmin sebab dia bertindak menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Dan dinamakan harfu qalbin. Harfu qalbin ni tukar ataupun ubah. Sebab apa? Dia mengubah makna fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' kan dia bagi makna sekarang ataupun akan datang, tapi dia ubah bagi makna telah berlaku, bagi makna madi. Sebab tu dinamakan harfu qalbin. Nak terjemah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata tidaklah. Tidak. Lama belum lagi. Contoh apa dia bagi dalam kitab. Kullam tu'minu, katakanlah kamu tidak beriman. Kullam tu'minu. Ada contoh so kita kata lam ya'ti ams, dia tidak datang semalam. Itu terjemah dia lah, lam ya'ti, tidak datang. Lam ya'ti bihi, dia tidak bawa benda yang disuruh bawa.
Contohnya lam yahdur, ataupun lam araka, aku tidak melihat kamu. Terjemah dia tidak. Terjemahan dia tidak. Adapun lama, terjemahan dia belum lagi. Kalau contoh sini dalam ayat Quran dia datangkan wa lamma yadhuqu azabi. Maknanya mereka belum lagi merasai azab aku. Belum lagi. Ada orang tanya adakah ustaz telah datang? Dia jawab lamma. Maknanya belum lagi. Maknanya tak sampai lagi. Faham? Cuma orang Arab dia tak jarang sangat dia pakai lamma. Orang Arab dia jangan pakai lamma. Mereka akan gunakan lam dicampur dengan ba'du. Faham? Bagi makna yang sama. Cuma kita lah duk pakai lam tambah ba'du. Apa ni, ustaz sampai dah. Dia kata lam ya'ti ba'd. Dia akan sebut macam tu. Dia pun tak pakai lama. Jarang sangat lah nak dengar pakai lama tu, memang tak pakai. Tapi bila kita mengaji dalam Quran ada lah kan. Tapi penggunaan orang Arab tu jarang-jarang sekali. Dia pun selalu pakai yang ni. Bermaksud lama, maksud dalam lama. Nak bagi tahu contohnya kawan kita tak sampai lagi. Orang tanya apa ni wasala Ahmad. Kita pun kata lamma yasil. Maknanya dia tak sampai lagi. Tapi kalau orang Arab dia tak kata macam tu. Dia kata lam yasil ba'd. Dia tak sebut lamma. Dia kata lam yasil ba'd. Maknanya tak sampai lagi ya. Baik. Kemudian yang ketiga alam dan juga ketiga dan keempat alam dan juga alamma. Jadi alam dan alamma tu dia sebenarnya lam dan lamma tapi dimasukkan hamzah. Dimasukkan hamzah istifham. Tujuan dia takrir. Faham tak? Faedah dia untuk takrir. Setengah kitab dia sebut hamzah takrir. Dia hamzah istifham tapi makna dia takrir. Nak menetapkan alam. Adakah tidak alam nasyrah laka sadrak? Adakah tidak kami telah melapangkan dada kamu? Alam ukhbirka? Adakah tidak aku syarahkan kepada kamu? Bukankah tidak aku mensyarahkan kepada kamu? Faham? Kalau alamma, adakah belum lagi? Kalau tadi adakah tidak? Ataupun apakah belum? Contohnya ada guru ni dia dah syarahkan kepada murid dia. Lepas tu dia tanya-tanya, dia tak boleh jawab. Jadi dia pun jawab, guru pun cakap alam asyrah lak. Bukankah aku telah mensyarahkan kepada kamu? Faham kan? Dia guna pakai alam. Dia nak takrir. Maknanya jawapan dia akan kata ya. Faham? Jawapan dia akan kata ya. Maknanya kamu dah syarah dah. Jadi sebahagiannya tak kira pula alam wa alamma tu. Sebab dia asalnya lam dan lamma cuma dimasukkan hamzah istifham. Baik. Disebut setengah kitab dalam kitab ni sebut hamzah takrir. Dia hamzah istifham masuk dia takrir. Baik. Boleh cukuplah tahu mana-mana tu lebih-lebih tu kitab-kitab lain lah. Baik. Yang kelima dan yang keenam lamul amri wa du'a wala fin nahi wa du'a.
Yang kelima, lam. Lam amar. Dan juga lam doa. Dia satu je lah, lam. Cuma lam tu, baik, fi'il mudhari' apa ni, dia tidak menunjukkan atas tolak. Faham tak? Fi'il mudhari' dia tidak menunjukkan atas tolak. Makna dia bukannya menuntut ataupun meminta. Tapi bila dimasuki lam amar, maka dia berubah jadi makna tuntut ataupun minta. Okey. Contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum, apa dia hadis tu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim. Terjemah dia hendaklah, fal yukrim, maka hendaklah. Ini siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Terjemah dia hendak. Faham? Hendaklah. Jadi fi'il tu fal yukrim. Maksudnya yukrim, memuliakan. Dia tak bagi faedah tolak. Tapi bila masuk lam amar ni, disebut sebagai lam amar, maka dia bagi faedah, dia tu makna dia jadi tolak. Maka hendaklah kamu muliakan. Jadi tuntut untuk memuliakan bila masuk lam amar. Lam yang sama jugalah, cuma dinamakan lam doa. Itu dengan melihat kepada suruhan tu daripada pihak mana. Kalau lam amar digunakan daripada orang yang atas kepada orang yang bawah, dinamakan lamul amri. Tapi kalau orang yang bawah, yang lebih, orang kata darajat dia itu lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi, itu dinamakan lam doa. Faham? Dia kalau sebelum dia tidak didahului fa ataupun tidak didahului waw, maka kita akan bariskan dia lah dengan baris bawah lam. Contohnya linadhhab. Contoh linadhhab, tidak ada sebelumnya, tidak ada waw pun dan juga tidak ada fa. Tapi bila dimasuki fa ataupun waw, maka kita sambung terus. Fal yukrim ataupun wal yukrim dhaifahu. Itu contoh je lah. Kemudian la fin nahyi wa du'a. Ataupun kita selalu sebut la an nahiyah. Ataupun la ad-du'a. Iya. La nahi, la nak, larang, jangan. Nabi sebut dalam hadis la taghdab, la taghdab. Jadi la ni dinamakan la nahi. La nak kita gunakan untuk melarang. Jadi masuk la ni, jadi dia menjazamkan fi'il mudhari' selepas ni. Alamat jazam dia sukun. Alamat jazam dia sukun. Jadi tengoklah selepas dia tu, kadang-kadang alamat jazam dia hazaf nun, kadang hazaf huruf illah. Boleh. Pun sama jugalah, dia la yang sama juga, cuma dipanggil du'aiyah sekiranya la tersebut daripada orang yang bawah kepada orang yang lebih tinggi martabat dia. Contoh kita doa an la tu'akhizna, kita minta ke Allah la tu'akhidna. Adakah kita kata kita larang Allah Ta'ala? Tak, maknanya kita doa, kita minta. Faham? Kita minta ke Allah Ta'ala la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu dipanggil doa la du'aiyah. Tapi kalau orang yang lebih tinggi, contohnya ayah, guru kepada murid, Allah Ta'ala kepada dia punya hamba dia, maka dipanggil la nahiyah. Dia faham?
terjemah dia janganlah. Jangan. Okey. Kita masuk yang kedua. Iaitu amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Dia terbagi kepada dua huruf dan juga isim. Huruf dan juga isim. Jadi huruf ada dua ialah in dan juga idma. In dan juga idma. Contoh dia wa masalah sayyidina Muhammad. In takum akum. Jika kamu berdiri, saya aku akan berdiri. Jadi sekarang ni tengok ada dua fi'il mudhari'. Faham? Takum dan juga akum. Jadi takum ni dijazamkan disebabkan in ni. Dan akum pun sama dijazamkan disebabkan in. Jadi ini bertindak menjazamkan dua fi'il. Takum yang pertama, akum satu. Asalnya takumu, akumu. Dan ni jadi takum, akum. Asalnya ni lah. Kita bagi contoh lain lah. Sebab yang ni ada masalah saraf. Sebab takumu, akumu. Jadi bertemu dua huruf illah. Bertemu dua huruf illah pula dah. Bertemu dua sukun. Waw sukun, mim sebelah dia pun sukun. Jadi bila bertemu dua sukun ni maka dihazaf huruf illah. Jadilah takum, akum. Tukar lain. In tadhhab, adhhab. In tadhhab, adhhab. Jika kamu pergi, aku pergi. Hampir aku pergi. Itu bahasa mudah dah. Hampir aku pergi. In tadhhab, adhhab. Jika kamu pergi, aku pergi. Jadi sini apa ni jazam disebabkan ini. Adhhab ni pun jazam disebabkan in. Jadi in dia bertindak menjazamkan dua fi'il. Kita ambil yang ni lah. Kalau masuk dalam kitab lain memang ada khilaf lagi. Ada yang kata kedua ni bukan dijazamkan dengan sebab in. Tapi dia duduk berjiran dengan jazam. Jadi dia pun jazam juga. Jadi kita ambil yang ni satu dulu mudah. Maknanya kedua-dua fi'il ni dijazamkan oleh in. Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama tu dinamakan fi'il syarat dan yang kedua dinamakan jawab syarat. Dalam ni ini terjemah dia jika. Betul izma pula. Ini contoh dia bagi qaulu syair. Wa innaka izma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyahu atiya. Ada yang letak maknanya di saat. Ada setengah kitab tak Melayu letak di saat.
Bolehlah ambil satu. Ataupun terjemah jika juga. Dan sesungguhnya kamu, di saat kamu melakukan apa yang kamu suruh, idma atatima anta amiru. Ini ataupun kita ketika mana ataupun di saat kamu melakukan apa yang kamu suruh dengannya, tulfi dalam tajid, nescaya kamu akan dapati orang yang kamu suruh pun melakukan apa yang kamu apa yang kamu suruh. Jadi fi'il pertama dia ni idma ni amal dah. Jadi fi'il yang pertama yang jazam ta'ti. Asalnya ti. Dan yang kedua tulfi. Asalnya tulfi. Jadi dinamakan fi'il syarat. Ini dinamakan jawab syarat. Bahasa kitanya nescaya itulah. Jika macam ni, nescaya macam ni. Fi'il masuk ke alamatul rida. Fi'il syarat, jawab syarat. Nak minum ke? Okey. Wa innaka ma ilma ta'ti ma anta amiru bihi tufi man iyyahu atiya. Dua. Sini ada dia ajak i'rab. Dalam ni dia bagi contoh in tuzakir, ni contoh yang pertama, in tuzakir tanjah. I'rab dia in harfu syartin. Harfu syartin jazimun bil ittifaq. In huruf syarat yang menjazamkan bi ittifaqin nuhah. Apalah? In harfu syartin jazim. Lepas tu harfu syartin jazim yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Tudzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syart. Terus sini in tudzakir tanjah. In tudzakir tanjah. Ini i'rab dia in fi'lu syartin jazim yajzimu fi'laini. Al-awwal fi'lu syarti, panjang sikit dia punya i'rab dia. Al-awwal fi'lu syarti wa tsani jawabuhu. Lepas tu boleh di'rabkan tuzakir. Tuzakir fa'lun mudhari'un majzumun bilam. Bilam dah. Majzumun bi in. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Lepas tu i'rab pula yang kedua, tanjah fa'lun mudhari'un majzumun bi'in juga. Alamat jazam dia sama juga sukun. Ataupun kalau tak sebut yang awal ni, tuzakir fa'lun mudhari' majzum bi'im wa huwa fa'lu syarti. Lepas tu tanjah fa'lun mudhari'un majzumun bi'in wa huwa jawabu syarti pun boleh juga. Ke pening ni masuk i'rab tak payah lah. Baik. Yang kedua isim. Isim wa salasah nomat. Yang pertama man.
Man. Man lil akil. Man ni kita gunakan untuk yang berakal. Adapun apa ni, ma dan juga mahma, yang ni li ghairil akil. Kita bahagikan dulu. Lepas tu 4, 5, ainama, haisuma, anna. Ini lil makan. Kemudian 7, mata, dan boleh tu lagi? Ayyana, sahih. Ayyana li zaman. Itu kaifama. Kaifama lil hal. Itu 10, ayu. Yang ni bihasab ma yudhafu ilaih. Baik. Jadi penggunaan dia lah. Sebab dia setiap huruf-huruf tu dia apa ni, nak cakap apa, dia ada makna dia. 18 huruf tadi yang menjazamkan fi'il mudhari' tu masing-masing ada makna dia. Macam tadi kalau kita tengok yang pertama, lam dengan lama dia guna untuk nafi. Lam dan lama guna nafi. Alam dan lama pun sama je lah, cuma masukkan hamzah takrir ataupun hamzah istifham bagi faedah takrir. Lam amar gunakan untuk suruh. Lam nahi guna untuk larang. Lepas tu in. In ada makna dia jika. Izma dengan mana di saat. Yang man juga ada makna dia, ma, mahma dan semuanya ada makna-makna dia yang tertentu. Masing-masing mengandungi makna. Jadi pentinglah kita nak faham sesuatu ayat tersebut, kita nak tahu apa makna huruf tu. Sebab dia membawa makna. Jadi man digunakan untuk yang berakal. Contoh ayat man, boleh ya? Ayat dalam tu ayat surah apa? Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Okey, syahid dia kat sini, man ya'mal yarah. Jadi barang siapa, kita selalu terima barang siapa ataupun siapa-siapa. Barang siapa ataupun siapa-siapa. Siapa-siapa buat ia akan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan lihat kebaikan yang dia buat tersebut. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa ataupun siapa-siapa buat apa ni buat benda-benda jahat, kejahatan, yujza bih, dia akan dibalas dengan kejahatan yang disebabkan kejahatan yang dilakukan tu. Okey, itu man, terjemah dia barang siapa ataupun siapa-siapa. Ma apa-apa. Ataupun apapun dia juga. Ayat Quran apa? Apa ayat? Wa ma taf'alu
min khairin ya'lam Allah. Wa ma taf'alu majzum. Majzum dengan sebab ma. Tapi alamat jazam dia hazaf nun. Ya'lam hu. Pun majzum juga, majzum dengan ma. Alamat jazam dia sukun. Alamat jazam dia sukun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa-apa ataupun apapun kamu buat daripada kebaikan, nescaya Allah Ta'ala tahu akan kebaikan yang kamu lakukan tu. Ada mahma dalam kitab selalu sebut mahma yakun min imri'in min khaliqatin kan. Dia bawa tu juga. Dalam Qatrun Nada kan dia bawa bait tu. Mahma yakun min khaliqatin, mahma yakun. Mana ada mahma hilang kau suat. Ni dah. Mahma yakun. Mana ada mahma? Ini ayat. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Tapi yang ni dia punya jawab dia jumlah. Jadi kena ada ma tu, datangkan fa tu. Yang lain apa? Contoh lain bagi nampak. Mahma yakun min, kan? Apa ingat? Mahma yakun min imri'in min khaliqatin in khalaha in khalaha mahma takun mahma takun indamri'in min khaliqatin. Mahma takun indamri'in min khaliqatin in khalaha takhfa 'ala an-nas. In khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Saya tu'lam. Ini satu. Fi'il syarat, jawab syarat. Mahma takun. Nak terjemah apa? Apa-apa pun sikap ataupun apapun sikap yang ada di sisi seseorang tu, in khalaha ay in zannaha, jika dia sangka sikap dia tu akan tersembunyi, tidak diketahui orang, nescaya pada suatu hari nanti akan diketahui juga. In khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Kau yang ni bukan buka tak ada. Kau nak pun lupa. Lama tak ni noh. Masa macam ada tersilap. Betul ya, Tok Lami tu jawab syarat. Betul dah.
Tu dah jawab syarat. Tok lam tu jawab syarat. Takun tu fi'il syarat. Nak, nah ini dia punya ni panjang lah. Itu kita dah ni dah ada dua i'rab dah kan. Wawai tu. Baik. Tu nak bagi contoh mahma. Baik. Ainama haisuma anna yani lil makan. Yani menunjuk atas tempat. Di mana-mana ataupun mana-mana. Ainama takunu ya Quran yudrik kumul maut. Mana-mana ada kamu, di mana-mana ada kamu, nescaya kematian tu akan mendatangi kamu. Ainama takunu. Syahid dia jawab apa ni, fi'il syarat. Fi'il syarat majzum dengan sebab nama. Dia punya alamat jazam dia hazaf nun. Ainama takunu yudrik kumuan yudrik kumul mautu. Jadi yudrik yang ni jawab syarat. Alamat jazam dia sukun. Yudrik. Dia majzum dengan sebab ainama, jawab apa ni? Jawab dah. Dia punya alamat jazam dia sukun. Yudrik kumul mautu. Nescaya kematian tu akan menjemput ataupun mendatangi kamu. Itu ainama haisuma anna pun sama juga, bagi makna yang sama. Haisuma, saya bagi contoh apa? Haisuma. Ni yang satu lagi lah yang nak sebut antara yang elok untuk kita hafal. Maknanya untuk bagi kekuatan lah. Boleh buat ayat semangat. Haisuma tastaqim yuqaddir lakallah. Dia kat belakang kan. Qadir lakallahu. Dia duduk sini. Ya qadir lakallahu najahan fi ghabiri al-azman. Baik. Sekejap dia dah semua. Sekejap. Tak kira adik. Sebab kita ambil yang ni dulu untuk maksudnya di zaman lil makan. Maknanya di mana-mana kamu istiqamah, nescaya in haisuma tastaqim
Ini yang pertama. Yang kedua, yuqaddir. Ya, mana-mana kamu istiqamah, nescaya Allah Ta'ala akan tentukan bagi kamu kejayaan pada masa akan datang. Ini boleh buat, orang kata penguat nak istiqamah. Bila kamu istiqamah, Allah Ta'ala akan tentukan kejayaan pada masa akan datang. Sebab kejayaan tu kita tak nampak sekarang. Tapi pada masa akan datang, menjadi istiqamah, dia akan nampak hasil daripada istiqamah tu. Sebab tu dikatakan istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Tamam. Anna pun samalah, boleh tengok contoh dalam tu. Dalam ni dia bagi contoh, mana dia? Anna. Dalam ni tak ada contoh Anna. Anna pun sama juga, lil makan, lepas tu mata dan ayyan itu bagi zaman. Bila-bila. Bila-bila. Bila-bila ataupun bila masa. Mata dengan ayyana. Kaifama, bagaimana? Kaifama tajlis ajlis. Bagaimana kamu duduk, macam itulah aku duduk. Nescaya macam itulah aku akan duduk. Kaifama, bagaimana? Ayya dia boleh jadi lil zaman, lil makan, lil akil, li ghairil akil, berdasarkan dia diidafatkan kepada apa. Dia kena tengok ayat. Faham tak? Ayu dia tengok kepada ayat. Contohnya ayyama taqra aqra. Yang tu maksudnya li ghairil akil. Apa-apa yang kamu baca, aku baca. Apa-apa kamu baca, aku baca. Itu bagi li ghairil akil. Kalau diidafatkan kepada tempat, contohnya ayu makanin tadhhab adhhab. Mana-mana tempat kamu pergi, aku pergi. Ataupun ayu waqtin, apa dia? Nak buat contoh apa? Pada bila-bila waktu kamu pergi, aku pun pergi juga pada waktu tersebut. Jadi dia ikut. Ayu tu diidafatkan kepada apa? Diidafatkan kepada sesuatu yang menunjukkan pada masa, maknanya dia li zaman. Kalau diidafatkan pada sesuatu yang menunjuk kepada apa ni tempat, maknanya dia lil makan. Macam tu, ayu. Itu kita tulis bawah tu bihasabi ma yudafu ilaih. Ni faham? Faham? Dah dah. Ya, ulang nak kali dah kan. Baik, lepas tu satu lagi. Kita pun tengok dalam lah. Satu lagi idza fi syi'ri khasatan. Satu lagi idza fi syi'ri khasatan. Yang ni dia bagi contoh bait. Istaghni Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina fa in wa in wa idza tusibka khasasatun fataham mali. Ada setengah kita fatajam mali. Dia fataham mal ya, tusibka wa idza tusibka khasasatun. Ini jawab dia lah. Lepas tu datangkan fa sebab dia tolak. Okey.
Wasallallahu alaihi wasallam. Jadi istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Istaghni maknanya cukuplah. Ini bahasa cukuplah dengan apa yang Allah Taala kurniakan kepada kamu daripada kekayaan. Ini cukuplah dengan kekayaan yang Allah Taala berikan kepada kamu. Wa idza tusibka khasasatun, dan apabila menimpa akan kamu kefakiran ataupun kesusahan, fatajamali ataupun fatahammali. Maka bersabarlah. Ataupun maka kalau fatahammali kita kata maka bersabarlah, kalau fatajamali maka berakhlaklah dengan akhlak yang cantik. Ini yang sabarlah. Syahid dia dekat tusibka tu. Wa idza tusibka khasasatun. Jadi idza tu dia menjazamkan tusibka. Idza tusibka, apabila tusibka menimpa kamu akan khasasatun ay fakrun, kefakiran ataupun kesusahan, fatahammali. Itu jawab dia. Itu jawab dia. Cuma jawab dia jumlahlah fi'il amar. Itu nantilah kita tak ngaji sekarang lagi. Maksudnya bila jawab dia tu tolab, maka dimasukkan ada fa depan dia. Fatajamali. Apa itu? Baik. Ada baik. Ismiyatun talabiyatun fabijamidiyah. Jadi dia talabiyah. Talabiyah. Habis. Ada yang tak faham? Sini. Bismillah. Faham kan? Tak boleh larang lagi. Okey. Iman? Sudah. Bawa Malaysia. Baik. Okey. Baik, bab marfu'atil asma, adadul marfu'ati wa amsilatuha. Qala al marfu'atu sab'atun wa hiya al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badalu. Baik. Jadi selepas selesai perbicaraan fa'il, sekarang ni musannaf nak masuk kepada perbicaraan isim. Dan isim pun ada tiga keadaan. Ada keadaan dia marfu', ada keadaan dia mansub, dan ada keadaan dia makhfud ataupun majrur. Fa'il pun samalah tiga. Kan, marfu', mansub, majzum. Jadi marfu' ketika mana tidak ada amil nasab, amil jazam. Ketika masuk amil nasab, maka fa'il mudhari' itu mansub. Bila masuk amil jazam, fa'il mudhari' itu majzum. Dan amil nasab, amil jazam pun kita dah mengaji dah. Apa dia amil nasab, apa dia amil jazam. Jadi kena hafallah amil-amil tu. Jadi bila kita jumpa amil tu dalam kitab yang kita baca, kita tahu amil ni amil nasab. Jadi selepas dia fa'il mesti kena nasab. Nasab pula alamat apa? Jadi kalau kita hari-hari kita duk baca, lama-lama benda tu jadi sebahagian daripada diri kita. Lepas tu boleh baca laju dah. Boleh baca laju, lepas tu kita boleh hadirkan makna tu pun dengan laju. Mula-mula memang susah lah. Satu muka surat kadang-kadang 30 minit. Sedangkan 5 minit pun macam tak sampai. Kan? Mungkin 2 minit, 3 minit, settle dah. Kalau dah boleh baca kan. Tapi bila kita baru mula, maknanya satu ni pun jadi setengah jam. Baik, tapi tak apalah. Mula-mula tu tadi ya, hai summa tastaqim yaqaddiru
apa ni, hayu sumata staqim qadir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Istiqamah, insya-Allah kamu akan dapati buah dia, dapat petik dia punya buah tu, dapat rasa lazat dia lah, seronok dia tu di masa akan datang, insya-Allah. Baik, jadi fa'il pun dah settle dah. Sekarang ni masuk pada apa ni, isim pula. Ni semua pembicaraan berkenaan dengan isim. Isim-isim yang dirafa'kan. Habis marfu'at dia akan masuk mansubat. Habis mansubat akan masuk makhfudat. Lepas tu habislah apa ni, kitab ni. Jadi marfu'at ada 7. Marfu'at ada 7. Kita kata al-marfu'atu sab'atun. Dan isim-isim yang marfu' itu 7. Wahyal fa'il wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu khabar mubtada' wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu'. Jadi di sini kita dapat tahu dah, kalau kita jumpa ke-7 ni, kita tahu hukum dia adalah rafa' fa'il. Sebab tu bila kita tanya ja'a zaidun, lepas tu kawan tu baca ja'a zaidan, kita tanya pula Zaid ni apa dia? Dia kata Zaid fa'il. Cuba terjemah. Dan dia boleh terjemah. Baca terjemah betul dah. Cuma nak sebut i'rab dia tu salah. Ja'a Zaidan. Ja'a apa dia? Dia kata fa'il. Fa'il madhi. Zaid, Zaidan dia baca tu, dia kata fa'il. Sebab dia terjemah telah datang Zaid. Jadi kita tanya balik, fa'il apa hukum dia? Jadi kena ingat sini adadul marfu'at ni ada berapa? 7. Salah satunya fa'il. Jadi fa'il hukum dia rafa'. Jadi tengok kalimat pula. Kalimat tu kalimat apa? Faham? Isim mufrad ke? Isim mu'ad apa ni, jamak ke? Apa ni, lepas tu tasniyah ke? Kita nak tengok alamat rafa' dia. Sebab alamat rafa' tak lepas daripada apa? 4. Kan? Rafa' ada 4 alamat. Jadi alamat dia tak lepas daripada 4 tu. Boleh faham? Jadi Zaid isim mufrad. Jadi isim mufrad alamat rafa' dengan dhammah. Jadi al-marfu'atu sab'atun, yang pertama sekali fa'il. Jadi jumpa fa'il kita tahu hukum dia rafa'. Yang kedua maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua maf'ul yang tidak dinamakan fa'il dia. Nanti kita akan tengoklah, kita akan menjadi satu. Ataupun disebut juga naib fa'il. Ganti fa'il. Wal mubtada'u, mubtada' hukum dia rafa' juga. Khabar hukum rafa'. Isim kana pun rafa'. Lepas tu khabar inna pun rafa'. Dan juga tabi' yang mengikut isim-isim yang rafa'. Dan yang mengikut isim-isim rafa' ni ada 4. Na'at, ataf, taukid dan juga badal. Jadi ke-7 ni kesemuanya marfu'. Lepas tu babu al-fa'il. Nak masuk fa'il tapi tak apalah kak. Kita sambung nanti ya. Kita ambil fa'il dengan maf'ul sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.